uh, kalau kaunselor itu mendedahkan maklumat tersebut kepada keluarga dia. Okay, tapi disebabkan oleh kita tak nak risiko yang lebih besar berlaku kepada klien tadi. Okay, namun kaunselor tu perlu sedar bahawa apabila dia beritahu keluarga dia, okay, perhubungan dia dengan Nani tadi mungkin dah tidak berapa baik. Okay, so itu adalah mungkin risiko-risiko apabila kita beritahu orang ketiga. Okay, dan juga kalau kita tengok dekat sini, bukan sahaja hubungan kita dengan Nani yang akan terletak kata berisiko, tetapi reputasi kita yang lain menyebabkan ahli kelompok lain rasa takut. Okay, kalau ada sesi lepas tu rasa takut nak berkongsi maklumat dengan kita. Okay, tapi yang lebih teruk dalam hal ni, diorang dah tak datang sesi. Okey, tapi dekat sini apa yang kita telah buat, kita mungkin telah selamatkan Nani daripada menerima ancaman ataupun bahaya yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada Malia tadi. Okey, so dekat sini apa yang pada peringkat awal, masa peringkat awal itu perlu berlaku penstrukturan bahawa kerahsiaan ini ada batasan dia. Okay, so nanti you all pun bila buat sesi kelompok ataupun sesi-sesi dengan klien individu, yang penting beritahu juga segala maklumat yang dikongsikan rahsia. Okay, tetapi ada hal-hal yang menyebabkan kita terpaksa berkongsi maklumat dengan orang luar. Okay, so ada batasan dia. Bincangkan lebih kurang ada macam dalam 15 dan 16 batasan ini yang mungkin menyebabkan kerahsiaan tu terbatal. Okay, so ini yang pentingnya kita sampaikan kepada klien kita. Okay, tetapi kita apabila kita sampaikan ada risiko-risiko, klien kita tak berapa divulge the information, tak berapa nak berkongsi dengan kita maklumat-maklumat tersebut kerana takut kita beritahu pihak ketiga tadi. Okay, especially maklumat-maklumat yang melibatkan hal 15 ataupun 16 perkara tersebut. Okay, so itu adalah risiko, tetapi tingkah laku yang perlu kita komit. Okay, maksudnya kita tak boleh juga uphold kerahsiaan itu tanpa kita tahu ada limitasi tadi. Okay, ada keadaan-keadaan yang mana memang kita perlu beritahu. Kita wajib beritahu, kadang-kadang bukan kepada ibu bapa tetapi kepada pihak berkuasa. Okay, kepada pihak insurans kesihatan. Okay, so ini adalah topik yang akan kita berhalusi bahawa kerahsiaan itu bukan mutlak. Okay, bukan mutlak. Dia ada keadaan-keadaan yang mana memang kita wajib bercerita kepada pihak lain. Okay, so ini adalah kompleksnya kerahsiaan. Okay, so terima kasih Nana dengan Syajedah. Okay, so bila kita discuss pasal kerahsiaan ni ada 3. Okay, kerahsiaan, ada privacy dan juga ada komunikasi istimewa. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kerahsiaan dan komunikasi istimewa ini dia timbul daripada perkataan privacy. Okay, maksudnya terma kerahsiaan ini, tingkah laku kerahsiaan, komunikasi istimewa ini bertitik tolak daripada hak untuk privacy. So kita selalu guna. Okay, dia adalah satu konsep yang paling luas antara ketiga-tiga ni. Privacy ini adalah satu konsep yang paling luas yang selalu kita gunakan. Artis lah guna, commoners, orang biasa, netizen guna. Okay, kita guna I need privacy. Okay, lepas tu kadang-kadang apa yang saya cakap ni private. Okay, private and confidential. Okay, so privacy itu ada bezanya dengan confidential. Okay, so apa itu privacy? Okay, privacy adalah hak individu, okay, hak seseorang untuk tentukan maklumat mengenai diri mereka yang boleh dikongsi dan tidak boleh dikongsi dengan orang lain. Okay, so maklumat dalam diri seseorang tu atas diri seseorang itulah, atas individu tersebut, sama ada
dia nak tentukan, oh saya nak berkongsi tentang ini, tapi saya tak nak berkongsi tentang ini. So itulah yang dikatakan hak privacy, okay, yang biasanya mungkin kita faham ataupun kita tidak faham penggunaannya sebenarnya. Okay, dan apabila kita sebut privacy tadi, privacy banyak dituturkan oleh orang biasa pun. Okay, tapi apabila kita sebut kerahsiaan, dia ada pengantar dan juga klien. Okay, tapi lahirnya adalah daripada konsep pilihan untuk dedahkan maklumat yang mana ataupun tak nak dedahkan maklumat yang mana kepada orang lain. Okey, so kita tengok pula maksud kerahsiaan. Kerahsiaan ni adalah satu konsep etika. Okey, etika. Kalau kat sini dia lebih kepada etika lah, bukan legal. Okey, dan kewajipan kaunselor tu adalah untuk hormat privacy klien. Okey, so tadi kita sebagai kaunselor, okey, dalam menjaga etika kerahsiaan ni, kita juga kena hormat apabila klien tu pilih untuk berahsia tentang sesuatu. Tetapi ada ketikanya klien ni dia rasa dia baru nak kongsikan tentang sesuatu yang lain. Okay, so itu semua kita kena hormat. So maksudnya kita tak boleh nak korek. Okay, korek benda yang mungkin tidak mendatangkan keselesaan kepada klien. Klien dah dedahkan dia tak nak cerita dan dia tak selesa pada waktu ni nak bercerita. Okay, so itu kewajipan kaunselor untuk hormat privacy klien. Okay, tapi apa itu kerahsiaan? Okay, kerahsiaan adalah satu janji kaunselor kepada klien bahawa maklumat yang dikongsi semasa kaunseling akan dilindungi daripada pendedahan tanpa kebenaran. Okay, so ini adalah satu ikrar janji ya, kerahsiaan ni antara kaunselor dengan klien. Apa saja yang dikongsikan dalam sesi tidak akan didedahkan kepada orang lain tanpa kebenaran. Okay, dan di sini kita minta, okay, biasanya kebenaran untuk praktis kaunselor profesional, kita minta secara bertulis. Okay, kalau nak dedahkan perlu ada kebenaran yang bukan saja berbentuk verbal, okay, tetapi bentuk bertulis itu lebih baik kerana ada report. Okay, so apa itu pula komunikasi istimewa? Okay, kita ada kerahsiaan, kita ada privacy dan seterusnya kita pergi kepada komunikasi istimewa. Komunikasi istimewa ini adalah konsep yang biasanya digunakan dalam hal undang-undang dan ini adalah satu konsep yang berkaitan dengan undang-undang. Okey, bila kita sebut komunikasi istimewa ini, ia adalah satu perlindungan komunikasi sulit antara klien dengan kaunselor daripada didedahkan di mahkamah tanpa kebenaran. Okey, kalau kita tahu, okey, apabila mahkamah sepina kita, maksudnya mengarahkan kita untuk melakukan pendedahan ataupun untuk nak mendapatkan maklumat tentang klien-klien tertentu, okey, kita wajib hadir kepada mahkamah. Okey, tapi dengan undang-undang komunikasi istimewa inilah okey bahawa ada perlindungan bahawa tidak semua ataupun komunikasi sulit antara kaunselor ni boleh didedahkan di mahkamah. Okey, sebab pada asasnya bila mahkamah panggil je memang kita kena datang, memang kita kena beri maklumat yang dikongsikan. Okey, disebabkan oleh kita faham undang-undang duduknya atas. Okey, tapi dekat sini okey disebabkan komunikasi istimewa ini kita ada perlindungan. Okey, kita ada immunity claim. Maksudnya kita tak boleh walaupun mahkamah panggil tapi apa yang dikongsikan kita dengan klien ni sangat confidential, sangat bermakna untuk klien, so kita tidak boleh sewenang-wenangnya mematuhi arahan mahkamah tadi untuk mendapatkan maklumat daripada kita. Okay, so ini adalah komunikasi istimewa. Okay, so bagi menjadi komunikasi itu adalah istimewa, maksudnya tidak dibawa ke mahkamah sewenang-wenangnya, undang-undang perlu digubal. Okay, maksudnya perlu ada undang-undang yang mengatakan, yang memberi keistimewaan kepada profesional seperti kaunselor
untuk menerima perkhidmatan berkenaan. Okey, maksudnya kita terima perkhidmatan kaunseling dalam masyarakat ini bahawa maklumat yang dikongsikan antara kaunselor dengan klien tidak boleh dibawa secara sewenang-wenangnya dan ini perlu ada undang-undang yang kawal. So sebab kata tadi, ada undang-undang atas tu, apa saja yang disepina oleh mahkamah kita perlu datang. Tapi perlu ada satu statute, satu juga undang-undang yang mana memperjelaskan. Tetapi arahan yang mungkin melibatkan perkhidmatan profesional seperti kaunseling yang melibatkan confidential matter tidak boleh dibawa sewenang-wenangnya ke mahkamah. So ini adalah komunikasi istimewa. Kalau komunikasi yang berbentuk tidak istimewa, maksudnya semuanya boleh didedahkan, dibincangkan, dibahaskan di mahkamah. Tanpa kebenaran klien. So perbezaan 3 terma. Tiga terma ni kita patutnya mampu bezakanlah privacy, confidential dan juga komunikasi istimewa. Ianya berkait tetapi ada perbezaan. Ada perbezaan yang agak besar lah dekat situ. So kita pergi dulu yang pertama adalah kerahsiaan. Kerahsiaan. Kerahsiaan kita memang perlu sebut. Perlu ada jaminan tersebut daripada peringkat awal. Nak memastikan bahawa kaunseling yang kita jalankan dengan klien kita ini berkesan. So kita perlu beritahu klien bahawa apa yang dia kongsikan ini akan kekal dengan kita, akan kekal dalam bilik ini pada hari ini. So tidak akan dikeluarkan untuk dibincangkan dengan pihak-pihak lain. Tanpa jaminan ni, klien dia tidak akan rasa selamat. Dia of course macam kita kan, kita pun ada orang yang kita katakan mulut tempayan. Kita perlukan satu jaminan bahawa kalau kita nak bercerita tentang sesuatu walaupun bukan dalam sesi, kita nak cari kawan yang boleh tidak bercerita, tidak menjaja cerita kita kepada orang lain dan baru kita rasa selamat untuk kongsi rahsia besar tersebut. Sama juga dalam sesi, klien baru rasa selamat kalau ada jaminan bahawa apa yang dia kongsikan semua itu akan menjadi rahsia. Dan kalau tak ada jaminan kerahsiaan, klien pun tidak akan menjalani sesi, menjadi takut untuk jalani sesi kaunseling disebabkan kita faham bahawa sesi kaunseling ni banyak ataupun lain kita. Banyak. Haniza nak tanya soalan ke? Tak ada. Sebab lain aku pun sangat So klien ni tidak akan menjalani kaunseling tanpa wujud jaminan kerahsiaan. Itu kita kena faham apabila kita tak buat jaminan mungkin. Mungkin dia tak akan ada kita dan dia mungkin tak percaya dengan baik kaunseling ni macam mana. So perlu untuk kita buat jaminan tersebut pada peringkat awal. Tak apa dapat lepas kerahsiaan. Kita lihat jaminan daripada pengkaji-pengkaji daripada tahun 1983, 85, 86. Jaminan privasi ni adalah penting. Kajian ini membuktikan bahawa jaminan privasi adalah penting. Tetapi kajian yang dibuat oleh sekejap ya. Jaminan tersebut, apa yang dibuat oleh Mullerman, Pickens and Robinson, Schumann and Winier mengatakan bahawa jaminan tersebut ada kesan, tapi kesan yang sedikit saja, terhadap pendedahan kendiri klien. Maksudnya penting, tetapi dia tidaklah memberi kesan yang besar, terhadap pendedahan. Maksudnya klien ini ada aspek-aspek lain yang membantu dia membuat pendedahan, bukannya dengan hanya jaminan kerahsiaan. Kalau yang ketiga kita tengok kajian dia, ada yang mengatakan bahawa Tobey dan Elwood 1990 mengatakan bahawa limitasi kerahsiaan ni, maksudnya batasan-batasan kerahsiaan ini mungkin penting untuk sesetengah klien dan sesetengah tempat. Maksudnya tidak
kita tekan kerahsiaan ini dengan membicara limitasi kerahsiaan kepada klien tadi. Okay, so ada setengah klien, okay, setengah tempat pun, setengah keadaan dan setengah klien, okay. Maksudnya kalau kita tak discuss tentang limitasi kerahsiaan, kajian yang kita dapati tentang isu-isu kerahsiaan. Okay, so ada yang mengatakan jaminan privasi adalah penting. So ini adalah mix dapatan. Okay, dapatannya bukan satu. Ada yang kata penting, ada yang kata penting tetapi tidaklah menjadi sesuatu jaminan yang sangat-sangat memberi kesan kepada pendedahan. Okay, ada juga yang mengatakan bahawa limitasi kerahsiaan tu mungkin hanya penting untuk setengah klien dan dalam keadaan setengah tempat ataupun situasi tertentu. Okey, maksudnya tak semua klien pentingkan, okey, meletakkan kepentingan kepada pengetahuan tentang keterbatasan kerahsiaan tadi. Okey, 15 ataupun 16 situasi yang akan kita discuss later, okey, tentang mungkin situasi yang menyebabkan kerahsiaan itu terpaksa kita batalkan. Okay, so itu adalah yang menyebabkan kat sini ada klien, okay, tak ada hal kalau dia tak tahu pun berkenaan hal limitasi tersebut. Okay, so ini adalah ketiga-tiga kajian yang kita boleh jumpa tentang kerahsiaan. Okay, tetapi kerahsiaan, walau apa pun dapatan kajian tadi, kita perlu sampai kepada satu rumusan bahawa kerahsiaan ini adalah satu norma. Okay, memang adalah satu kita katakan tradisi kita dalam profession counselling dan tidak dipersoalkan. Okey, apa-apa pun kita memang perlu memegang kepada rahsia. Okey, dan kita perlu komit kepada tingkah laku yang membawa kepada oleh pihak klien, okey, dan juga pada masa yang sama, okey, kita juga tahu tentang mungkin ada batasan kerahsiaan yang mungkin menyebabkan kita terpaksa, okey, lupakan ikrar kerahsiaan dengan klien tadi. Okey, so ada soalan setakat ini. Sebelum kita pergi kepada asal kerahsiaan, ada soalan? Okey, Rabi Atul Asiah, okey. Nur Atikah pun okey, tak ada soalan. Okey, so kita pergi kepada asal kerahsiaan. Okey, macam mana rahsia ni kita kata bermula. Okey, konsep rahsia, merahsiakan, okey, dirahsiakan, maklumat ini bermula dalam kaunseling. Okey, kalau kita tengok kaunseling ni dia merupakan gabungan daripada pengaruh-pengaruh rawatan-rawatan di peringkat awal sebelum kaunseling lagi. Iaitu kita tengok kita ada bidang psikiatri. Okey, bidang psikiatri pada dulunya adalah merawat penyakit mental. Okey, pada asalnya adalah untuk merawat penyakit mental dan penyakit mental ini pada waktu tersebut dikategorikan sebagai orang yang menghidapi penyakit mental ni mistik, okey, jahat, satu kuasa yang mistik, satu kuasa yang tidak baik. Dan biasanya ini kita boleh tengok kita boleh tengok bukti-bukti bahawa mistik dan jahat ni, kita tengok gambar-gambar. Kalau yang lama dia orang portray bahawa kalau penyakit mental ini adalah image orang gila yang dirantaikan di rumah tahanan sakit jiwa. Okay, so kalau buku-buku terdahulu, buku-buku lama kita biasa nampak orang gila ni tergantung, okay, dirantaikan, bertempik dekat satu rumah tahanan sakit jiwa, di mana itu adalah biasanya layanan yang mereka berikan kepada mereka yang ada mental pada waktu tersebut. Ni dah lama bukan sekarang, dah lama bidang psikiatri. Okey, dan selain daripada tu, kita tengok juga kaunseling ni ada pengaruh psychoanalysis. Okey, psychoanalysis bila kita cakap pasal fraud, okey, bila kita cakap pasal psychosexual, okey, bahawa pada zaman tersebut, okey, pada zaman fraud ni berkembang, okey, banyak, okey, fraud ni, fraud and the game banyak merungkai tentang kehendak yang tak sesuai. Maksudnya ada keinginan-keinginan manusia ni biasanya yang pelik.
okey, bercanggah daripada norma masyarakat. Yang mana kalau dia sebut dekat orang lain, maksudnya orang akan peliknya munih. Okey, peliknya kamu, peliknya macam jahatnya kamu ni, macam ada stigma. Okey, yang akan menyebabkan orang pandangan serong kepada orang yang menuturkan kehendak yang tidak sesuai ini. Dan juga ada juga kita tengok fraud juga famous dengan desakan-desakan seksual. Okey, maksudnya ada sexual desire. Biasanya kita dalam masyarakat kita pun kita tak discuss secara terbuka tentang perkara-perkara seksual ini. Tetapi okey, masa zaman fraud ini perkara-perkara ini juga lagi menjadi tabu. Okey, tak didiscuss secara terbuka. Okey, dan juga ada perasaan dan pemikiran yang terpendam. Perasaan dan pemikiran terpendam ni biasanya negatif lah. Yang mungkin bila kita sebut ataupun bercerita dengan orang lain, dia akan menyebabkan orang lain merasa pelik ataupun tidak selamat ataupun merasakan kita ini tidak sihat, okey, pada waktu tersebut. Okey, so psychoanalysis banyak membincangkan tentang perkara-perkara ini. Okey, dan perkara-perkara ini kehendak tak sesuai, desakan seksual, perasaan dan pemikiran terpendam ni adalah berlawanan dengan adat sosial zaman Victoria. Okey, so dia orang pada waktu tersebut tidak berbincang secara terbuka ataupun tidak berbincang secara berinteraksi dengan baik dengan orang tentang perkara-perkara ini. Okey, dan apabila ada dibincangkan, okey, ia adalah menjadi satu stigma. Okey, jadi satu stigma bahawa kemungkinan ada penyakit-penyakit mental. Okey, yang mana mereka associate penyakit mental ini dengan sesuatu benda yang negatif. Okey, yang dielak untuk dibincangkan. Okey, so disebabkan itu keperluan untuk rahsia, okey, keperluan untuk kerahsiaan tadi apabila buat psychoanalysis ini sangat tinggi. Okey, di mana bila kita nak datang kepada sesi psychoanalysis pada waktu tersebut pun orang dah pandang serong. Kata bila tu pergi psychoanalysis. So orang tak berapa betul lah tu. Itu maksudnya ada social stigma yang sangat kuat pada waktu tersebut, okey, yang menyebabkan kerahsiaan ini sangat-sangat diperlukan, okey, pada waktu tersebut. So maksudnya klien datang, sama ada klien ni perlukan kiranya rawatan psikoanalisis ataupun rawatan yang berbentuk macam mana. Okey, kedua-dua ni kita memang perlu rahsiakan pada waktu tersebut disebabkan untuk mengelak social stigma tadi. Okay, so kita dah sedar daripada peringkat awal bidang psikiatri, bidang psikoanalisis ni adalah satu bidang yang kontroversial. Okay, yang mana klien mereka mungkin diasosiasikan dengan social stigma dan disebabkan itu, okay, kita yakin bahawa kerahsiaan tadi akan bantu klien untuk dapatkan rawatan dan juga untuk lindungi klien daripada social stigma tersebut. Okay, so kita tengok pada abad ke-20. Okay, bila Rogers datang dengan terma humanistik. Okay, berlainan daripada psychoanalysis, berlainan daripada Freud tadi. Dekat sini, kita nampak rata-rata masyarakat dah boleh terima. Okay, dah boleh hilangkan social stigma tersebut. Okay, apabila Rogers datang dengan memberi penekanan kepada peringkat perkembangan individu secara semula jadi. Okey, maksudnya masalah tadi mungkin dia datang pada peringkat-peringkat hidup manusia yang tertentu dan ia adalah normal. Okey, di samping tu, di samping Rogers ada juga daripada gerakan bimbingan kerjaya. Dia membuat sesuatu revolusi kaunseling kerjaya pada waktu tersebut dan dengan ini masyarakat dapat faham. Kaunseling ni bukan semata-mata untuk pesakit jiwa ataupun individu yang ada penindasan seksual ataupun ada mungkin bayangan ataupun imajinasi yang wild. Bukan. Tetapi dia boleh berfokus juga kepada bidang-bidang lain seperti kerjaya, dan juga pada masa yang sama dia boleh faham, masyarakat boleh faham pada waktu tersebut bahawa masalah-masalah mental tadi, masalah-masalah mungkin seksual tadi,
bukan saja orang kata normal, bukan saja orang kata satu isu yang menjadi common untuk peringkat-peringkat perkembangan hidup tertentu, tetapi menjadi keperluan pada waktu abad ke-20 ini. Dan di samping tu kajian-kajian telah menunjukkan bahawa sakit jiwa ni bukannya demonistik, bukannya sesuatu pengaruh daripada kuasa-kuasa mistik ataupun kuasa jahat, tetapi ada asas biologi. Ada asas mungkin dalam perkembangan dalam badan kita ini yang boleh mengganggu kepada kefungsian mental kita. So apabila masyarakat mulai faham tentang asas biologi tersebut, mereka kurang membina social stigma tentang penyakit mental tadi, dan juga sekarang mereka faham bahawa ada rawatan yang bersesuaian iaitu kaunseling dalam mengurangkan penyakit mental tersebut. So ini yang menyebabkan kalau kita tengok kronologi kepentingan kerahsiaan itu sampai kepada abad ke-20. Kerahsiaan itu masih lagi kita pegang sebagai satu benda yang penting untuk kita pertahankan, tetapi masyarakat dah mula faham tentang kita nampak social stigma tadi. Dah boleh faham tentang pada awalnya mungkin tak baru faham tentang penyakit mental, tetapi sampai sekarang bila abad ke-20, abad ke-21 dah boleh lebih terbuka dengan penyakit mental, dan disampaikan peluang kaunseling ni kepada pesakit-pesakit mental. So itu adalah asal kerahsiaan. Kalau kita nampak bertitik tolak mula psikiatri sebab kita bermula daripada psikiatri. So ia adalah satu sejarah yang kita boleh nampak perkembangan macam mana kerahsiaan itu perlu dalam bidang kaunseling. Kita pergi pula kepada rasional kerahsiaan. Apa pentingnya kerahsiaan ni? Rasional kerahsiaan ini perlu kita perhalusi supaya kita tahu, kita tahu kenapa perlunya kita memegang maklumat pendedahan klien ini sebetulnya, sewajarnya. Kalau kita tengok daripada peringkat awal, peringkat asas kaunseling itu, bila mana kita bermula dengan klien, kita yakin bahawa apabila kita buat ikrar kerahsiaan ini, klien dia boleh berkongsi secara bebas dan jujur mengenai perasaan, kebimbangan, pemikiran, memori dan keinginannya. So dalam sesi apabila kita beritahu klien bahawa kita akan rahsiakan maklumat-maklumat apa pun yang disampaikan oleh beliau, maka klien ni dia akan lebih rasa selamat. Dia akan lebih rasa macam dia boleh buka pekung di dada. Dia tak perlu bersembunyi di sebalik topeng kebaikan. Dia boleh berkongsi secara bebas tentang apa saja perasaan, apa saja kebimbangan, apa saja bentuk pemikiran yang mungkin kalau dia kongsikan dengan orang lain akan mengatakan dia pelik, orang lain mengatakan dia jahat, dan ataupun elemen-elemen negatif yang lain. Maksudnya dalam ini dia yakin bahawa walaupun apa yang dia kongsi, perkara ini tidak akan didedahkan kepada orang lain, walaupun betapa pelik ataupun negatifnya perkara tersebut. Dan juga klien juga perlu tahu bahawa kaunselernya menghormati privasinya. Kat sini maksudnya dia hanya akan berkongsi tentang apa perkara yang dia rasakan dia nak kongsi, dan juga mungkin ada certain perkara yang dia rasa dia orang kita katakan yang suka membawang, yang juga bukan sebagai seorang yang investigator yang betul-betul macam polis nak teroka, nak soal siasat, bukan. Kaunselor ini adalah seorang yang akan hormat privasi dia. Kalau dia tak nak cerita, maka kaunselor akan hargai perkara tersebut, dan kalau dia bercerita, kaunselor juga akan hargai dan tidak disahkan yang ketiga.
Okay, so kerahsiaan ini adalah satu kuasa moral. Okay, satu kuasa moral yang kaunselor berhubung dengan kliennya. Okay, so biasanya kerahsiaan ini kita kaitkan bahawa kaunselor mana yang merahsiakan, yang memegang kerahsiaan sebaiknya oleh klien dia adalah seorang kaunselor yang bermoral, tetapi kaunselor yang tidak memegang kerahsiaan anak klien mereka dikatakan kaunselor yang tak bermoral. Okay, sebab ini adalah asas moral. Okay, so kita tengok Bob. Okay, Bob tahun 1983 dia memperkenalkan 4 asas kerahsiaan. Okay, so ada 4 dekat sini kita nampak dia punya kepentingan. Okay, kerahsiaan tersebut. Kita nampak yang pertama, asas pertama dan kedua ni dia relate kepada hak-hak klien. Okey, hak-hak klien kita bincangkan dalam bab 4 hari itu. Okey, dia ada kaitannya dengan asas pertama dan asas kedua. Okey, yang pertama kita tengok menghormati hak klien dalam kaunseling. Hak klien yang kita nak hormati dalam kaunseling adalah hak dia untuk berautonomi. Okay, so klien boleh buat pilihan dalam sesi, okay, sama ada nak kongsikan maklumat apa, okay, tak nak berkongsi tentang maklumat apa, dan dia boleh buat pilihan maklumat ini akan dikongsikan dengan siapa. Okay, boleh dikongsikan dengan siapa dan dalam keadaan yang macam mana. Okay, so itu semua adalah kita nak memperkasakan klien kita. Okay, so dia boleh ada pilihan, dia boleh ada kata dia sendiri dalam menentukan hala tuju dan juga buat pilihan yang seperti yang saya nyatakan tadi. Okey, dan juga asas yang kedua, okey, kita nak pergi kepada asas yang kedua. Okey, kita nak hormati hubungan antara manusia, okey, dan kerahsiaan yang melibatkan hubungan berkenaan. Okey, kita faham bahawa ada sesetengah perhubungan itu. Okey, contohnya macam kita pun, kita dengan kawan kita, okey, contohnya si A dan si B ni, dia ada satu perhubungan yang mana dia tahu, si A tahu rahsia si B, okey, dan si A ini dia tidak mendedahkan kepada si C ataupun orang luar. Okey, so kita bila ada satu perhubungan dengan orang lain, okey, even dengan kawan pun, less macam pentingnya lagi, yang penting dalam bidang kaunseling ni, maksudnya dengan hubungan dengan klien tu, kita tahu dalam setiap perhubungan itu mungkin ada rahsia yang tersimpan. Okay, so rahsia itu yang kita kena pegang. Okay, ia adalah satu konsep asas perhubungan manusia. Okay, yang mana kita menghormati apabila kawan kita, apabila klien kita berkongsi rahsia dengan kita, dan itu adalah biasanya norma yang berlaku dalam perhubungan, tidak boleh menyebabkan kita dedahkan maklumat itu kepada orang lain. Okey, dan kita kena tahu even dalam yang lebih penting dalam bilik kaunseling, okey, maklumat tersebut didedahkan dalam keadaan yang klien rasakan selamat. Okey, klien rasa persekitaran itu tak ada ancaman, okey, dia rasa mesra, dia tidak ada nilai, okey, semasa rahsia dikongsikan, dan disebabkan itu, okey, dia kongsikan apa sahaja maklumat tersebut, dan kita kena hormat perkara berkenaan disebabkan kita ada hubungan kaunselor dengan klien tadi. Okay, so itu adalah asas yang kedua mengikut Bob 1983. Okay, kita pergi kepada asas yang ketiga. Okay, kita perlu ingat bahawa apabila kita menyatakan dalam penstrukturan kepada klien tersebut bahawa kita tidak akan mendedahkan apa-apa sahaja maklumat, melainkan ada keperluan yang kita akan discuss nanti. Okay, yang tu kita telah berikrar untuk senyap. The pledge of silence dengan klien. Okay, dan dengan ini kita terikat dengan janji tersebut. Okay, so don't simply break the promise that we made dengan klien. Okay, dan pada peringkat awal tu kita dah buat satu janji, maka kita balik semula kepada konsep moral principle fidelity kita. Kita dah buat janji, kita tak akan mungkir janji. Okay, so kita tak akan mungkir ikrar untuk senyap tadi. Okay, itu asas yang ketiga. Asas yang keempat adalah kerahsiaan ini adalah utility. Maksudnya kerahsiaan ini ada kebergunaan dia, ada kesan dia. Okay, yang kita faham bahawa kerahsiaan ini sangat penting dalam perhubungan kaunseling. Okay, dan dia berguna kepada masyarakat di mana masyarakat akan rasa selamat.
Okay, bila mana dia tahu kaunseling ni mesti kalau kita cerita apa-apa pun, kaunselor kena pegang pada rahsia tersebut. Okay, so apabila ada pemahaman sebegini, maka masyarakat akan lebih nak datang kepada kaunseling. Okay, nak jumpa kaunselor sebab tahu kaunselor akan pegang rahsia. Tetapi kalau kerahsiaan ini kita tidak guna dengan sebaiknya, kita tidak laksanakan dengan sebaiknya, klien tidak akan berminat nak jalani kaunseling. Okey, maka sesi kaunseling pun mungkin akan suram. Okey, maksudnya kurang orang akan datang kepada khidmat kaunseling disebabkan oleh kerahsiaan tadi tidak terjamin. Okey, so itu adalah asas yang keempat. Okey, ada 4 asas yang BOK nyatakan tentang kerahsiaan. Okey, so kita akan pergi kepada slide ke-16. Kita rehat dulu. Dalam 9-10 kita masuk balik untuk teruskan, habiskan konsep kerahsiaan ini. Okey, jumpa 9-10.
Okay, boleh sambung Okay. Okay, amalan kita nak tengok Sadler 1990A. Okey, kalau kita tengok Sadler ni dia telah merumuskan apa yang telah Fogg bincangkan 4 asas kerahsiaan tadi. Okey, so Sadler mengatakan bahawa setiap yang dibincangkan, asas yang dibincangkan oleh Fogg seperti tanggungjawab menghormati autonomi, menghormati perhubungan, berpegang ikrar senyap tadi dan mengukuhkan utility adalah sangat penting dalam counselling. Okay, so 4 asas yang dibincangkan oleh Fogg tadi adalah penting dalam perkembangan bidang kaunseling ni. Okay, dan kita nak tengok macam mana amalan kaunselor dan kerahsiaan pada hari ini. Okay, macam mana kita faham dan kita praktis kerahsiaan tersebut. Kalau kita tengok keyakinan kaunselor terhadap pertimbangan etika masing-masing berada pada tahap yang baik. Okay, kalau kita tengok kajian, hanya 1 hingga 5% sahaja aduan yang dilakukan kepada tata laku kaunselor kepada pihak di Amerika sana, kajian di sana dibuatkan di sana. 1 hingga 5% sahaja komplain itu dibuat berkaitan kerahsiaan. Dan ia adalah satu statistik yang sedikit. Nah ini menggambarkan bahawa kaunselor faham tentang amalan dan juga kerahsiaan tersebut. Kalau kita tengok kepada percentage 90 over something, tak silap saya, another kajian yang menyebut tentang bahawa kaunselor ni faham tentang apa dia yang perlu dirahsiakan dan apa juga tingkah laku yang dia perlu komit kepada nak melindungi rahsia-rahsia klien. So kebanyakan kaunselor dia faham tentang amalan kerahsiaan ini. Dan juga kita faham ahli profesional kesihatan mental ini dia sebenarnya serius. Dia ambil berat. Dia berpegang teguh kepada ikrar menjaga kerahsiaan klien. So bila mana ia melibatkan boleh melibatkan tindakan undang-undang ataupun mungkin persoalan etika, kita nampak ahli profesional kesihatan mental ini serius dalam komit kepada tingkah laku yang tidak menyebabkan kesalahan tata tertib ataupun kesalahan undang-undang. Dan tetapi kita tengok walaupun statistik ni sikit je 1 hingga 5%. Tapi apabila dibuat kajian yang sebenarnya yang didalami apa itu tingkah laku kerahsiaan yang penting yang juga yang perlu difahami dalam kalangan kaunselor ini, kajian terhadap ahli psikologi mendedahkan bahawa 61.9% lebih pada 50% maksudnya mempunyai niat secara tidak sengaja mengabaikan kerahsiaan. So kalau kita nampak dekat sini rata-rata faham tetapi secara tidak sengajanya dia melanggar etika kerahsiaan tersebut dalam hal-hal yang remeh. Kita nampak hal tersebut mungkin tidak ada dalam kesedaran dan juga mungkin juga kaunselor tadi dia memang tidak ada niat untuk melanggar etika kerahsiaan dengan ada hal-hal yang akan kita bincangkan nanti. So biasanya kita nampak hal-hal yang besar, statistik telah membuktikan bahawa 1 hingga 5% sahaja komplain yang datang disebabkan kerahsiaan, tetapi statistik ini tidak menggambarkan keadaan sebenar mengenai pelanggaran kerahsiaan kerana ada hal-hal remeh yang dilanggar. Yang dilanggar secara mungkin tidak sengaja. Yang sebenarnya juga adalah membawa kepada etika kerahsiaan. So kita tengok apa dia hal-hal yang mungkin kita discuss, kita buat secara sengaja yang sebenarnya menggugat kerahsiaan kita dengan klien. Pertama apabila kita tahu macam bilik sesi dekat UMT pun dia tak ada satu exit ataupun entrance yang berlainan. Kita tak ada kemewahan tersebut. Kalau kita boleh buat satu office yang canggih
Okey, yang mana nak jaga etika kerahsiaan, kita ada fund, kita ada dana untuk itu. Kita nak pisahkan ruangan menunggu, ruangan masuk dan juga ruangan keluar. So di mana dekat sini klien tidak akan bertembung sesama klien, tidak akan bertembung dengan kaunselor lain sangat. Okey, kita minimal the meeting. Tetapi kebanyakan di organisasi mana pun kita tengok, klien keluar dan masuk daripada sesi kaunseling melalui ruang menunggu yang sama. Kat situ dah lobby, kat situ dah nak minum air, kat situ dah pantry, kat situ dah tempat kerani ambil maklumat. So macam everything is there dekat tempat situ dan kita tak ada macam saya kata tadi keselesaan ataupun dana yang cukup. Okey, biasanya nak buat ruangan exit dan juga entrance yang berlainan. Okay, so apa yang kita boleh accommodate dalam suasana tersebut, okay, kita boleh jarakkan pertemuan antara pertemuan. Okay, maksudnya sesi satu kita mungkin habis pada pukul 9 pagi. Okay, so untuk next session kita janganlah letak pukul 9 pagi juga. Okay, kita jarakkan 9 suku supaya klien tadi dia tak bertembung, tak ada kesempatan untuk mengenali sesama mereka dalam ruangan menunggu itu. Okay, so kalau masa yang singkat, okay, apabila klien kita tadi yang dah habis sesi dengan kita, okay, dia baru saja, mungkin dia terlebih masa. Okay, terlebih masa dengan kita, okay, kita keluar, kita dah nampak ada klien lain yang sedang menunggu untuk masuk. Dan klien tadi pun dia nampak klien ni, dapatkan juga khidmat daripada Cik Faziatul, Dr. Faziatul contohnya. Okay, tapi it happen to be klien ni pula saling kenal mengenal. Dekat sini akan menimbulkan keadaan yang tidak selesa kepada klien kita. Okay, so maksudnya kita faham kita nak pelihara social stigma tu daripada menghantui klien kita, nak dengan kita senggangkan masa. Okay, dan susunan dengan klien kita. Biasanya pertemuan back to back dengan klien yang berasal daripada bandar yang sama ataupun daripada komuniti yang sama. Okey, kalau berlainan bandar, kalau tak kenal, it's okay. Dan tadilah jumpa-jumpa, join masjid, join tahun 1 sarjana kaunseling, sarjana muda kaunseling. Okay, so bila ada hal-hal sebegitu, kalau boleh jarakkan dan kita tak buat sesi secara back to back berterusan dengan klien yang berasal daripada bandar yang sama. Okey, ataupun mungkin kalau bukan daripada bandar yang sama, daripada kos yang sama, okey, ataupun daripada mungkin kita boleh hidup apa persamaan yang menyebabkan mereka kenal antara satu sama lain. Okay, kita minimize that opportunity. Okay, so itu benda yang biasa kita mungkin tak sengaja. Okay, yang kedua, okay, kita biasanya boleh berbincang dengan kaunselor mengenai perancangan rawatan klien. Okay, contoh kita nak berbincang dengan supervisor kita, kita nak berbincang dengan kawan-kawan satu grup supervision kita. Okay, so kita nak berbincang dengan partner yang bertugas dekat organisasi yang sama dengan kita. So biasanya kita bincang especially tentang klien-klien yang difficult. Okay, yang kita rasa susah nak handle, yang mungkin kita rasa lain macam sikit klien ni yang aku jumpa kali ni isu dia. Okay, tapi perbincangan tersebut tidak boleh berlaku di kawasan-kawasan yang terbuka. Okay, kalau tertutup macam toilet pun tak boleh berlaku. Mana tahu kok klien tengah kencing ke tengah berak dalam tandas, dengar apa yang kita bualkan tentang mereka. Okay, so jangan discuss di tempat yang tidak proper, okay, tentang rawatan klien. Tempat-tempat yang tak proper ni ada juga dekat kafe, okay, time minum kopi, tak sesuai juga walaupun eksklusif mana pun tempat yang kita duduk tu. Okay, ada juga yang discuss dalam koridor. Okay, jalan, okay, jalan dekat antara pejabat tu, biasa nak pergi dekat sana, nak pergi sampai ke office, okay, discuss sama-sama dengan kaunselor yang lain. Okay, ada scenario di dalam lift penuh, walaupun mungkin kita tak identify, kita tak sebut nama, okay, tapi kadang-kadang ciri-ciri yang kita nyatakan itu menyebabkan orang
orang lain kenal, oh klien tu lah klien tadi lah. So apabila berlaku perkara sebegitu, especially tengok pula dalam lift yang padat itu ada klien kat depan, mungkin kaunselor tak perasan tengah discuss dengan klien tersebut, ini akan menimbulkan kedesaan, okey, dan juga klien boleh ambil tindakan terhadap mungkin aib yang dia rasa. Okay, so kat sini kena jaga tempat yang nak dibincangkan tentang hal klien pun tak sewenang-wenangnya kita boleh discuss di mana-mana ataupun di setiap masa. Okey, selain daripada tu kadang-kadang kaunselor pelatih you all lah nanti masuk praktikum lepas tu rasa macam teruja. Dapat kes-kes organisasi yang macam menjangkaui apa yang kita alami masa lab, masa dalam kampus. So dengan secara tak sengajanya kadang-kadang cerita keterujaan tersebut bersama ahli keluarga ataupun kawan-kawan yang mungkin tak terlibat pun dengan supervision yang sama. So kat sini kita perlu ingat kerahsiaan ini dalam kalangan kaunselor pelatih amalannya perlu sama dengan kaunselor yang sedang berkhidmat, kaunselor yang sudah pegang KPPA. Maksudnya kaunselor pelatih ni pun tak ada ruang untuk melakukan kesilapan daripada segi kerahsiaan dalam pada mengamalkan kerahsiaan ni dalam praktis kaunseling. Selain daripada tu kita perlu tahu daripada peringkat awal ni pula, daripada peringkat you all sedang mengaji ni, maksudnya ada dokumen-dokumen tertentu yang perlu di-treat as confidential. Betul-betul kita jaga, betul-betul kita lindung, kita tak letak sembrono dalam laptop kita tentang verbatim ataupun tentang sesi kawan kita. Especially you all boleh jalankan sesi dengan sesama kawan. Lagi tak boleh. So biasanya boleh apa yang boleh dipraktikkan, apa saja yang difilekan tentang klien kita itu kita encrypted. Kita letakkan password. So mungkin kita ni kadang-kadang berbesar hati nak bagi dekat kawan pinjam laptop, tapi bila kita letak password itu lebih selamat. Maksudnya kawan dia bukan nak masuk, dia tak nak tahu, tapi dia terklik, terklik dia folder, macam menarik je nama folder tu. Dia klik. So at least kat situ bila ada password, so so selamatlah dekat situ. Maksudnya tindakan sengaja ataupun tidak sengaja orang yang menggunakan laptop kita jelas daripada kita tengok, dia boleh tengok tentang verbatim, tentang sesi klien kita. So daripada awal ni kita perlu buat satu ataupun perlu lakukan habit macam mana untuk lindungi segala laporan sesi, rakaman sesi ataupun mungkin kita punya thumb drive itu saja pun kan. Kita kena ada encrypted juga. Dan juga benda-benda tersebut kalau dulu ada CD, sekarang thumb drive. Apa saja laporan-laporan tersebut kita pun tak letak atas meja macam tu je. Kita simpan dalam tempat yang berkunci. So itu adalah mungkin habit yang boleh you all biasakan apabila berjadi kaunselor pelatih. So kita tengok ada satu situasi, you all fikirkan, nanti saya boleh tanya atau bawa kepada perbincangan. Dia yang mana you all duduk terdengar ataupun dengar keluhan jiran. Dia cerita pasal kesusahan dia, dia cerita pasal isu-isu yang berkaitan dengan diri dia semasa berinteraksi dengan kita, dekat kawasan perumahan, jiran kita kan. Adakah kita sebagai kaunselor pelatih mempunyai kewajipan untuk merahsiakan maklumat yang telah disampaikan kepada kita dalam bentuk pada waktu tersebut. Maksudnya dia berkongsi pada waktu kita nak jemur baju. Nak jemur baju, jiran kita yang sebelah datang. Ceritalah pasal payahnya dia sekarang ditinggalkan boyfriend dia. Cerita-cerita macam tu. Adakah kewajipan kita untuk memelihara kerahsiaan maklumat tersebut? Boleh fikir. Kalau ada nak jawab, nak bincang, boleh suka render. Tak ada suka render. Nama Tengku Hanis Atirah. Tengku Hanis Atirah.
Tentu Hanis Atirah tak datang macam Khairil tadi. Okay, Tengku Hanis Atirah tak ada. Okay. Ain Maisarah, ada Ain Maisarah? Ada doktor. Ada. Okay. Ain Maisarah. Okay, dalam hal yang saya nyatakan tadi, macam mana pandangan Ain Maisarah? Apakah kaunselor pelatih tadi menjadi tanggungjawab dia untuk merahsiakan maklumat yang telah dikongsikan oleh jirannya? Kalau saya sendirilah, disebabkan saya sebagai seorang kaunselor pelatih, jadi kerahsiaan tu macam saya rasa sangat penting. So mungkin bila jiran tu bercerita, kita kita macam sekadar dengar, dan kalau benda tu kita diam je lah. So maksud saya dekat sini, macam kita dengar je lah apa yang dia cerita, kesusahan dia. So kita tak payahlah nak bercerita ke orang lain. Okay. Rahsiakan So je lah. maksudnya dekat sini, kalau terjadi kepada Ain, maksudnya Ain tidak dikongsikan dalam keadaan yang masih lagi nak pegang kepada kerahsiaan, maksudnya tak boleh yang disampaikan oleh jiran kita ni sedapnya walaupun ia bukan dalam sesi. Okey. Bagus. Okey. Satu dengan pembawaan diri yang bagus, yang mana mungkin kita dah biasa jadi kaunselor ni, kita banyak merahsiakan perkara-perkara yang berlaku dalam bilik sesi, dan apabila kita dengan manusia lain pun pada masa yang sama, takkan kita nak berkongsi tentang aib dia, tentang kelemahan dia kepada orang lain juga. Okey, tapi daripada segi kewajipan, okey, tak adalah tata tertib yang akan dikenakan kepada kita kalaulah ia bukan sesi. Okey, kita perlu ingat kadang-kadang ada benda yang kita terlepas cakap, okey, tapi dia bukanlah sesuatu, benda itu bukanlah hal yang dikongsikan dalam sesi. So dia menjadi, kita katakan kita tak ada liability undang-undang dekat situ. Okay, kita jangan risau, tapi of course kita nak praktis macam Ain bagi tahu tadi. Maksudnya apa saja kalau boleh kita treat apa perkara especially yang melibatkan aib orang ataupun kelemahan orang lain dengan bukan kita suka orang yang membawang. Okay, bukan kita ni, kita jaga juga diri kita, especially kalau kita dah jadi kaunselor, bukan jenis orang yang suka membawang. Okey, dan kita tengok balik tadi, kerahsiaan dan komunikasi istimewa ni hanya wujud. Okey, hanya wujud semasa kaunselor menjalankan tanggungjawab sebagai counselling sahaja. Okey, so ingat dalam sesi sahaja. Habis je sesi, okey, lepas sesi ada klien bercerita tentang hal-hal tertentu, okey, tetapi bukan dalam sesi dan ia tidak terkandung liability undang-undang tadi. Okey. So kita perlu ingat tentang perkara tersebut. Okey, tak adalah kita menjadi bebanan jiwa kepada kita. Okey, so kita tengok etika dan kerahsiaan yang termaktub dalam kita punya kod etika Lembaga Kaunselor Malaysia. Okey, kalau di American Counselor Association ni, betapa besarnya kerahsiaan ni, diletakkan satu section yang khas. Okey, satu-satunya yang diletakkan satu section yang khas yang membincangkan tentang kerahsiaan. Okay, so kalau dalam kod etika LKM pun, Lembaga Kaunselor Malaysia, kerahsiaan merupakan isu etika yang spesifik, okay, yang difokuskan dalam kod etika LKM. Okay, so kita tengok kepada section B. Okay, section B memang memfokuskan kepada
kerahsiaan, komunikasi istimewa dan juga privacy. Okey, so dalam section ini hak klien terhadap privacy dalam perhubungan kaunseling dibincangkan, okey, dan terdapat pengecualian dan limitasi terhadap kerahsiaan. Okey, selain kita kena faham kerahsiaan itu apa, kita juga kena faham situasi-situasi yang menyebabkan pengecualian ataupun limitasi terhadap kerahsiaan itu. Okey, maksudnya ada situasi yang boleh membawa kita buka mulut, okey, tentang maklumat-maklumat yang dikongsikan oleh klien kita. Okey, pengenalan standard B. Standard B dalam section B tadi tu, kaunselor sedar bahawa kepercayaan adalah tunjang kepada perhubungan menolong. Okey, justeru kaunselor hendaklah berusaha untuk mendapatkan kepercayaan klien melalui jalinan perkongsian yang berterusan dengan mewujud dan mempertahankan sempadan yang sesuai. Okey, jaga hubungan tu dia ada sempadan kaunselor klien, okey, dia bukan blended dia ada sempadan dia ada gap dia. Okey, serta mengekalkan kerahsiaan klien. Okey, kaunselor perlu jelaskan parameter kerahsiaan dengan cara yang cekap dan beradab mengikut budaya. Okey, kita nampak kat sini kepelbagaian budaya juga dimasukkan. Okey, even dalam kerahsiaan. Maksudnya kita kena mungkin jelaskan terma-terma kerahsiaan ni mengikut praktis dan juga bahasa yang sesuai kepada klien yang berlainan budaya daripada kita, dan perkongsian berkenaan kerahsiaan ini bukan saja berlaku pada sesi yang pertama. Okey, dia berlaku secara berterusan. Okey, tapi sesi pertama ni kita banyaklah bincangkan tentang kerahsiaan dan juga pada masa yang sama jangan lupa tentang limitasi kerahsiaan. Sebab nanti bila kita bincang pasal kerahsiaan saja tapi kita gagal bincang tentang keadaan-keadaan yang mana kita boleh discuss dengan orang lain tentang hal dia akan jadi aib. Kenapa pula kaunselor aku dedahkan maklumat ini? Kata tadi Ikral berjanji nak menjaga kerahsiaan. Okay, so disebabkan itu kita perlu juga discuss limitasi kerahsiaan. Okay, B.1.B, menghormati privacy. Kaunselor perlu hormat hak klien untuk dapat privacy, menghormati hak klien untuk mendapat privacy klien. Kaunselor mendapatkan maklumat sulit daripada klien hanya dekat sini apabila ianya berfaedah kepada proses kaunseling. Okey, kadang-kadang kita ni insan yang tinggi curiosity dia. Okey, yang suka kepada mungkin gosip-gosip. Okey, so tapi bila dalam sesi ni perkara ni perlu kita buang. Okey, kadang-kadang kita perlu tanya sentiasa diri kita, perlu tak kita tahu tentang perkara ini kalau kita nak bertanya ataupun menoka tentang sesuatu perkara. So elakkan daripada kita interrogation, maknanya kita tanya je sesuka hati kita sebab kita nak hormat privacy klien. Dia juga ada hak privacy di mana dia berhak memilih maklumat apa yang dia nak sampaikan ataupun tak nak sampaikan, dan kita boleh sampaikan pun hak ini kepada dia. Ingatkan, okey? Awak boleh berkongsi dengan saya apa yang awak nak kongsi. Awak tak nak kongsi pun saya hormati hak awak tersebut. Okey, so ini perkara yang perlu ditekankan juga dalam sesi. Okey, selain daripada itu, klien perlu apabila klien mohon maklumat didedahkan, kaunselor perlu hormat permintaan klien. Okey, tak naklah kita ni terlalu memartabatkan confidentiality. Okey, sampai klien minta pun kita tak nak beri. Okey, dalam hal-hal seperti contohnya kita dengan klien buat sesi dekat Kuala Terengganu. Okey, dekat UNT. Okey, one day klien kita dia berpindah. Okey, dia kata dia nak balik KL dah. So dia nak dia masih lagi memerlukan sesi kaunseling tapi dia dah pindah kaunselor dekat KL. So dia minta dekat kita, okey, record kaunseling tentang dia. Okey, kaunselor boleh tak tolong pindahkan kepada kaunselor baru saya. Okey, dia dah minta. Okey, tapi disebabkan kita ni tak faham permintaan tersebut, tak hormat permintaan tersebut dan terlalu mungkin memartabatkan kerahsiaan itu, kita tak bagi, kita tak grant that permission. Okey, salah. Maksudnya sepatutnya kita beri maklumat tersebut kepada pihak-pihak yang telah diminta oleh klien kita tadi. Okey, dalam hal tadi kaunselor baru.
Okey, tapi kalaulah contoh kita rasakan perkongsian maklumat-maklumat ini mendatangkan kesan ataupun kemudaratan kepada klien, kita kena bagi tahu, kita ada duty, kita ada tugas untuk inform. Okay, this is the risiko yang awak akan hadapi kalau kongsikan maklumat ini. Okay, awak kena sedar. Okay, tapi keputusan bukan terletak ke atas kita. Tapi perbincangan itu kita perlu buat dengan klien. Keputusan letak pada tangan klien. Dan selain daripada tu, itu mungkin common lah benda yang biasa berlaku. Klien berpindah, bawa sekali rekod dia nak suruh transfer kepada kaunselor baru. Okay, tapi dalam hal yang mungkin agak awkward lah, apabila klien dia minta nak tengok rekod sesi dia yang kita tulis pasal dia. Okay, so itu pun kita perlu beri. Okay, sebab klien memang ada hak untuk melihat balik rekod, laporan, SOP ke apa ke yang kita tulis pasal diri klien. Okay, so penulisan kita itu perlu juga telus. Okay, perlu juga ready. Perlu untuk dalam pembacaan klien. Okay, so kita kena sentiasa aware that kind of situation di mana mungkin ada harinya boleh tak saya nak tengok cik tulis apa pasal saya. Okay, so kita kena hormat permintaan tersebut dan dia ada hak dan kita pun perlu menulis dalam keadaan yang mana dia pun boleh selesa dan kita pun boleh selesa baca report tersebut bersama-sama beliau. Okay, so ini biasanya yang lebih awkward lah berbanding dengan situasi yang pindah kaunselor tadi. Okay, tapi kedua-dua situasi klien punya hak. Tetapi klien dan juga kita perlu faham kerahsiaan ni bukan mutlak, maksudnya bukan yes or no. Okay, ada juga situasi of course kita sebolehnya kita nak elakkan daripada melanggar kerahsiaan. Okay, sebolehnya kita nak jaga apa sahaja rahsia yang diutarakan oleh klien. Okay, tetapi ada satu mungkin 15 ataupun 16 keadaan nanti yang mana wujud di mana memang situasi kerahsiaan itu perlu dilanggar. Okay, ni bukan saja kita katakan harus memang kena langgar. Okay, so itu adalah tentang kerahsiaan bukan mutlak. Okay, kaunselor juga perlu memaklumkan kepada klien daripada awal kaunseling mengenai limitasi kerahsiaan. Okay, yang ni saya dah tekankan tadi. So inilah yang kita akan discuss. Kita ada 3 bahagian. Okay, dalam bab ni. Bab ini limitasi kerahsiaan kita pergi dalam bab yang paling akhir. Okay, kita pergi dulu kepada komunikasi istimewa. Okay, disebabkan limitasi kerahsiaan ini biasanya melibatkan kedua-duanya. Kerahsiaan dan juga komunikasi istimewa. Okay, so itu saja pada hari ini. Okay, kalau ada soalan boleh kita boleh dikemukakan. Okay, I'm happy to respond. Kalau tak ada soalan, selamatkan. Okay, tapi saya ada makluman sedikit berkenaan industri in the classroom tu kita dah pindah bukan kepada hari Khamis ni tetapi Khamis depan. So Khamis ni kita masih ada kelas yang kita akan teruskan dengan komunikasi istimewa. Okay, ada soalan tak? Okay, Nasrul Zaman. Pada pendapat saya doktor tadi ikut sebagai kaunselor pelatih walaupun sesi penceritaan seseorang itu tidak secara tidak gitu kita kena mempraktikkan untuk menjaga kerahsiaan tersebut walaupun dia saja-saja nak berkongsi. Okay, betul Nasrul Zaman tadi samalah. Okay, sama dengan Aiman Syarah. Okay, maksudnya kita dah bawa etika, dah bawa pembawaan diri sebagai seorang kaunselor tu kat mana-mana pun kita treat it as kita nak jaga keaiban orang lain. Itu pun memang tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim dan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia pun sebenarnya. Okay, so ada soalan lain. Okay, nanti untuk industri in the classroom, saya minta seorang calonkan nama sebagai MC. Untuk saya lantik sebagai MC program industri in the classroom kita. Okay, so industri in the classroom ni kita akan buat bersama dengan grup Prof. Okay, tapi MC tu datang daripada grup ni. Okay, siapa yang volunteer boleh bagi nama ataupun mungkin ada cadangan yang mana kita boleh consider sebagai MC program nanti yang akan kita buat pada 16 hari bulan minggu depan. Ada cadangan tak? Kalau tak ada cadangan saya boleh pilih.
Tak ada ke yang rasa nak jadi MC ke? Ataupun biasanya nak cadangkan kawan ke? Senyap tak ada Okey, kalau tak ada saya pilih. Okey, saya pilih nanti saya bagi tahu hari kelas saya Khamis ni. Okey, siapa insan bertuah yang berjaya okey merangkul gelaran MC pada hari industri in the classroom tersebut. Okey, so kalau tak ada soalan, okey sampai di sini saja. Okey, jaga diri baik-baik. Okey, walau di mana saja kita berada, dekat asrama ke, dekat rumah sewa ke, jaga diri baik-baik. Okey, kerana benda itu masih ada. Okey, benda itu masih ada di luar sana. Okey, so kita jangan ambil mudah walaupun kita muda, tetapi dia ada syarat. Muda itu bukan syarat. Muda ataupun tua bukan syarat untuk kita mati. Okey, so jumpa lagi pada hari Khamis ini. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Sama.